Nabi ajar kita kalau nak tegur pertama dengan tangan, kuasa kita. Kalau kita abang, semayang, cakap dengan dia kita, semayang. Sebab kita ada kuasa. Sebagai seorang ayah anak semua semayang, pergi semayang. Ayah ada kuasa. Tapi yang kedua, tegur dengan lidah kita, dengan lisan. Itu kena guna hikmah. Ayahnya tak semayang, maknya tak semayang, maka anaknya kata, ayah, boleh tak malam ni nak sangat satu benda nak minta dengan ayah. Apa dia? Boleh tak kita dah lama tak semayang jemaah, boleh tak kita semayang jemaah sesama? Bolehlah, suruh mak kau jadi imam. Alhamdulillah. Kan? Ayahnya main suka-suka, mana boleh ayah kena jadi imam. Jadi mak kata cara berhikmah. Dan kalau tak mampu nak tegur disebabkan oleh mungkin ayah tu garang, ayah tu degil, ayah tu bertindak kata kasar, jadi paling tidak kita tegurlah dengan hati kita. Tegur dengan hati kita, dan itu adalah selemah-lemah iman. Tetapi mungkin kita bentang sejadah, ayah boleh tak slowkan TV tu, saya nak semayang sekejap. Jadi mana kata mungkin itu cara nak bagi signal. Lama kelamaan, mudah-mudahan kita doa terbuka hati ayah. Ya? Kalau tak nanti tentu mudah baring, baru kita semayangkan dia. Itu makna dah mati dah. Ya? Itu yang keempat. Dan yang kelima, diundang masih semua yang datang. Alhamdulillah. Sebenarnya hari ini kita rasa sangat bertuah sebab secara dapat duduk bersama dengan Ustaz di atas pentas ini merupakan satu mimpi indah sebenarnya, Ustaz. Terima kasih. Sama. Ya, Ustaz. Dia macam dia sudah indah tu lain macam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini insyaAllah tajuk yang kita akan bincangkan adalah keluarga bahagia anak cemerlang. Keluarga bahagia anak cemerlang. Kita tak kata, kita yakin bahawa semua yang datang pada malam ini adalah keluarga-keluarga yang bahagia. Anak-anak yang datang pada malam ini juga adalah anak-anak yang cemerlang, Ustaz. Tapi kita nak kupas dengan lebih mendalam tentang keluarga bahagia anak cemerlang. Dan soalan-soalan yang kita akan ajukan pada hari ini, Ustaz, merupakan soalan-soalan yang kita dapat daripada ahli-ahli kelab, daripada staf politeknik, daripada pelajar politeknik yang nak utarakan soalan ini kepada Ustaz. Boleh tak? Boleh. Kita dah bersedia dengan soalan-soalan dari ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah. Untuk soalan utama, Ustaz, bagaimanakah cara bagi sepasang suami isteri untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Masih banyak saya ucapkan kepada saudara Rizal selaku pengurusi acara, pemudah acara, moderator forum kita pada malam ini. Seterusnya bahagia Tuan Haji Muhammad Yusuf bin Sulaiman, Pengarah PSIS Timbalan, begitu juga Tuan Nizam bin Muhammad Nasir, iaitu Timbalan Pengarah Akademi Politeknik. Begitu juga Cik Norman bin Zamri, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik PSIS. Bahagia Datuk Samsuri bin Rahmat, Pengurusi YLI Holding Berhad. Dan seterusnya semua yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Sebab orang perempuan dengan mai yang boleh tak mana kan, orang perempuan dengan mai. Lelaki dah lah tak ramai, sibuk dah nak jadi perempuan. Apapun pada malam ini, soalan yang pertama ditanya bagaimana sepasang suami isteri nak membentuk keluarga bahagia dalam rumah tangga ni, tuan-tuan sekalian. Tapi ramai jugalah yang adik-adik ni kan, yang daripada student politeknik yang datang ni, bila dia dengar soalan bagaimana suami isteri nak bahagia, dia dah feeling lah. Terbayang, ya Allah, bayang kan. Dia mula pandang pasangan dia kan, kata mana
Tak payah nak feeling-feeling sangat lah. Tak payah. Waktu belajar ni belajar betul. Nanti dia belum masanya. Mana yang couple-couple tu saya siharkan clash mulai sekarang. Ada. Kan? Iya. Tak payah couple. Belajar dulu. Datang sini suruh belajar. Sibuk. Baru soalan keluar pasal pasangan suami isteri bahagia dah. Jangan sabar. Jangan terbawa-bawa sangat. Sabar. Jadi dalam bentuk rumah tangga bahagia ni, tuan-tuan dan puan, 3 asas kita kena tahu. Yang pertama, tak ada cara lain melainkan mengikut syariat Islam. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangan masing-masing melainkan proses itu berterusan. Kita ingat, kita couple, kita dah kenal boyfriend kita, girlfriend kita, belum. Bila dah kahwin, lain. 10 tahun lepas kahwin, lain. Masa memula kahwin, jalan pegang tangan. Lepas 10 tahun, dia mula jarak berapa meter. Kan? Dia pegang barang aja, contoh kan. Jadi, dalam hal ni, memang proses berterusan dalam mengenali pasangan. Itu sebab kita tengok, ada yang dah kahwin 20-30 tahun, masih lagi sebut, aku tak faham lah dengan bini aku tu. Yang orang perempuan pula, isterinya sebut, apa naknya orang tua ni. Proses itu berterusan. Walaupun mereka dah hidup sama, tetapi perangai adalah satu yang boleh berubah-ubah. Tetapi sikap biasanya kekal dalam diri. Jadi mana kata nak ubah sikap, memang kena usaha lebih. Contoh, dah sikapnya suka makan banyak kan. Jadi sikapnya nak makan aja, walaupun kita makan je lah gitu kan. Jadi mana proses ni berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kau pula betul. Kan? Kenapa tak suka? Sebab kadang ada orang dia suka banding. Sebab tengok dekat tempat lain macam mana, yang ni macam mana, ni macam mana. Cuba tengok isteri orang tu, macam mana cara dia layan suami dia. Berlari dia nak peluk suami dia. Engkau batu kayu dia marah bini dia. Suami pun, lepas tu isteri pun cakap, abang, dia orang tu berlari sebab rumah dia besar. Rumah kita ni rumah flat. Abang masuk je dah nampak saya. Abang nak saya lari daripada mana? Nak lari sepanjang koridor ni. Dan jadi kalau kita nak bentuk keluarga bahagia, sebenarnya tiga-tiga ni kena ada. Dan saya selalu share 5 kunci rumah tangga bahagia. Yang pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci pejabat. Yang ketiga, kunci kereta. Yang keempat, kunci syurga. Dan yang kelima, kunci spek. Apa maksudnya? Pertama, kunci rumah. Sistem dalam rumah tangga tu ikut sistem Islam. Kadang-kadang bangun lambat, bukan subuh gajah lagi. Subuh gajah ni dalam pukul 7, lepas tu gajah. Tapi kalau dah 5 minit sebelum zuhur, tu namanya subuh dinosaur. Dah pupus dah. Kan? Tu yang terperanjat imam masjid. Siapa pula yang kunut tengah hari ni? Jadi bangun. Kadang-kadang orang perempuan pula bila dia bangun pagi, semayang, dia semayang seorang. Dia tak kejut suami ni. Dia seorang lah masuk syurga. Lepas tu dia dah bagi salam. Dia lap, dia tengok suami kata, neraka lah orang tua ni. Apa sedap. Bangun, kejut suami, solat sama-sama. Abang, bangunlah solat. Abang, kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak semayang. Nah,
Jadi yang faham, tak faham sudah. Jadi mana kata pertama kunci rumah, sistem keluarga Islam, makan, baca doa, ikut sunnah dan sebagainya. Yang kedua, saya kata kunci pejabat. Nak bahagia, cari rezeki yang halal. Makna pejabat ni tempat cari rezeki. Kalau orang tu niaga burger, maka itulah pejabatnya. Kalau dia meniaga JC je kat belakang tu, itulah pejabatnya. Kan? Tapi ni banyaknya pejabat sementara je. Kan? Habisnya combo ni balik lah. Mana boleh berniaga lagi dah. Kan? Jadi mana kata, mata pencarian, cari rezeki yang halal. Nabi sebut, anak-anak Adam kalau dia berikan 2 lembah emas, akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Dan Nabi juga sebut, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Itu sebab daripada belajar lagi, student ni kita beri ilmu dalam bidang masing-masing di sini. Dengan mungkin bidang IT-nya, bidang tourismnya, dengan bidang-bidang tertentu di sini, disiplin ilmu yang tertentu, supaya dengan ilmu tu nanti keluar, kita berjaya berdaya saing masuk dalam sektor pekerjaan dan cari rezeki yang halal untuk menabur bakti semula kepada ibu bapa, keluarga, masyarakat dan juga negara. Itu sebab cari rezeki yang halal. Ingat tu. Yang ketiga, kunci kereta. Maksudnya hala tuju pemanduan nak buat keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Malam ni dengar je ada ceramah perdana, ramai yang datang. Tadi ada yang tak pakai helmet pun elok dia datang tengok. Kan? Elok dia sandar kat kereta aku. Dia tak perasan aku dengan kereta tadi. Siap kutuk lah tu. Buat Samsul Dubat ni tak. Tapi tak apa, saya maafkan. Tadi saya lalu tadi pun yang mengumpat pun saya maafkan. Tingginya tu. Nak bandingkan dengan Abang Rizal itu, memang masih tinggi. Kan? Abang Rizal ni dia bukan tak tinggi, dia comel. Macam tu. Jadi mana kata kalau kita tengok ramai yang datang, sebab apa? Sebab kita hala tuju, sebab nak dengar tentang majlis ilmu. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Okay. Jadi mana kata hala tuju. Ini tak nak bawa keluarga ke arah diredai Allah, tapi kita pergi konsert. Kita pergi, kita tengok program tari menari. Contoh. Benda ni tak berlaku di politeknik. Dah. Lain. Dah. Kan? Tak, bukan apa. Itu ada sebahagian beraktiviti. Tetapi saya rasa terkejut kerana malam ini adalah yang paling ramai sekali begini. Sebab semua nak tengok Abang Rizal kita jadi moderator. Jadi mana kata hala tuju, pergi ke tempat-tempat yang baik, pergi tempat-tempat yang ada manfaat, bukan di tempat yang sia-sia. Bawa anak-anak pergi Aquaria KLCC, memanglah manfaat. Tengok banyak jenis ikan, keluar ya botak kan. Sebab mahal masuk situ kan. Tak kisahlah. Pergi tengok spesies-spesies, pergi ke zoo. Dah lama tak jumpa kawan baik kat dalam tu kan. Tengok binatang-binatang, bagi tahu ilmu. Ni namanya apa, ini namanya apa. Ayah perasan tak apa ni, muka dia dengan ayah lebih kurang tu. Dia kata macam tu, amboi kasar gurau dia kan. Sambil bergurau senda, hala tuju. Nampak majlis ilmu. Kemudian yang keempat, saya kata tadi, kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Nak masuk syurga ada satu tiket, namanya rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Caranya adalah dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya seorang suami, seorang isteri kena amalkan, kena terapkan budaya beribadah dalam keluarga. Saya sebenarnya ni dah malam ni saya sampai ni, saya baru je tiba daripada Dungun, Terengganu. So saya berceramah pagi tadi, ada satu soalan dia tanya tentang bagaimana kalau anak-anak bagaimana dalam keluarga ada budaya yang tak nak bersolat macam mana.
Macam mana cara nak mengajak ni? Saya kata kena beritahu lah, kena ajak dia, kena ajak juga macam mana pun dalam keluarga. Tetapi kalau contoh dia lebih tinggi daripada kita, mana lebih tinggi pangkatnya, mak ayah contohnya susah nak semayang, yang ayahnya period tak berhenti, tak apa pad dia pakai pun tak tahu kan? Diaper. Dahsyat betul, setahun tak buka-buka apa halnya. Kemudian kan, kemudian tapi kalau adik lain, anak buah lain dalam keluarga. Sebab Nabi ajar kita kalau nak tegur pertama dengan tangan, kuasa kita. Kalau kita abang semayang, cakap dengan adik kita, semayang. Sebab kita ada kuasa. Sebagai seorang ayah, ayah anak semua semayang, pergi semayang, ayah ada kuasa. Tapi yang kedua, tegur dengan lidah kita, dengan lisan. Itu kena guna hikmah. Ayahnya tak semayang, maknya tak semayang, maka anaknya kata, ayah, boleh tak malam ni nak sangat satu benda nak minta dengan ayah. Apa dia? Boleh tak kita dah lama tak semayang jemaah, boleh tak kita semayang jemaah sesama? Bolehlah, suruh mak kau jadi imam. Alhamdulillah kan, ayahnya main suka-suka, mana boleh ayah nak jadi imam. Jadi mak kata cara berhikmah. Dan kalau tak mampu nak tegur disebabkan oleh mungkin ayah tu garang, ayah tu degil, ayah tu bertindak kata kasar, jadi paling tidak kita tegurlah dengan hati kita. Tegur dengan hati kita, dan itu adalah selemah-lemah iman. Tetapi mungkin kita bentang sejadah, ayah boleh tak slowkan TV tu, saya nak semayang sekejap. Jadi mana kata mungkin itu cara nak bagi signal. Lama kelamaan, mudah-mudahan kita doa terbuka hati ayah. Kan? Kalau tak nanti tentu mudah baring, baru kita semayangkan dia. Itu makna dah mati dah tu. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai mak ayah ada satu kunci, kemudian anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Dalam rumah tangga, dia bukan salah seorang, satu pihak saja. Dia adalah tanggungjawab bersama. Kena ingat tu, sebab saya pesan dekat semua, belajar betul-betul. Sebab sampai masa ni bila kamu dah melayari alam rumah tangga, kamu akan mengingati sesungguhnya kamu rindukan suasana berada di politeknik. Kita akan rindukan suasana duduk dekat lantai sebab tak cukup tempat duduk. Dan kita akan rindukan suasana-suasana, kita akan rindukan suasana ni sebab bila berkahwin kita akan fikir tanggungjawab dah. Tak ada lagi dah cerita tentang nak suka-suka, tak ada lagi jom kita lepak sini, jom lepak sana, tak ada lagi dah. Semuanya soal tanggungjawab dan amanah. Wallahu a'lam. Ustaz punya ending tu sebenarnya agak mengerikan. Seolah-olah menggambarkan bahawa apabila berumah tangga tu dah tak happy, Ustaz. Maksudnya gitu ke macam ni, Ustaz? Macam mula kita macam happy dah couple, janji nak kahwin dan sebagainya. Rupanya bila start kata itu, lepas dah kahwin ni dah tak. Tu sebab ya, kalau kita kata tadi jangan couple. Sebab bila couple semua dah tahu dah. You sayang kat I tak? Saya. Ditipu. Kita pakai kata memang semua dah buat masa kahwin, masa sebelum kahwin. You suka makan apa? I suka yang pedas-pedas. Ya Allah, sama lah dengan I. Wah, dia sembelih puasi semua ada. You suka colour apa? Dia tanya perempuan tu. I suka pink. Ya Allah, kita ni tak ada ikan besar. Sejak bila lah jantan suka pink? Macam tu lah. Lepas tu macam-macam lah. Jadi lepas tu pegang tangan, jalan dekat sini elok aja. Sampai kat depan pagar dah standby motor, bagi helmet. Masa tu siap sarung helmet. Bismillahirrahmanirrahim. Nak punya slow-slow pasang helmet, takut terhentak ke otak budak. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kalau letak, you okey ke? Okey. Alah. Lepas tu naik motor, you perlu nanti jadi apa-apa, susah kita nanti. Peluk, boy. Punya rapat 7 orang dia duduk belakang. Betul. Lepas tu dah lah jalan teruk depan tu. Lepas tu tak surprise. Kita jaga.
peganglah tangan ai. Minta maaf buat masa ni yang berhak pegang tangan ai mak ayah ai. Ya. Jangan cuba. Barulah malam pertama perkahwinan berdebar. Kau pergi. Dia buka pintu, dia masuk dalam bilik. Ni bukan cerita apalah, berdebar lah. Dia pegang tangan. Wah, dia ada karen. Betul. Ni belum apa-apa dah. Macam ni. Tiba-tiba kalau berjalan dekat pasar raya tu, pegang tangan. Syak kepala perempuan tu lekat kat ni. Jadi OKU tu tiba. Nampak tu. Bila dah kahwin, dah boring. Apa rahsia tu? Bercinta selepas kahwin lebih indah. Kan? Dah boring. Masa tu pakai helmet sendiri. Tengok cepatlah, lembab. Banyak dengan payah, dengan barang, ambil helmet. Wah, tak nampak. Helmet yang dulu masih pakai lagi. Dia punya gabus sebenarnya tak ada. Kita ni apa, bang tak nampak, bang. Lepas tu baru nak angkat-angkat kaki. Dah jalan. Oh. Sampai rumah, ya Allah, mana bini aku? Itu sebab bercinta lepas kahwin. Faham? Jadi itu sebab kita besar belajar. Kalau nak indah perkahwinan, lepas kahwin lebih bercinta. Saya sampai sekarang maintain lagi nama manja dengan isteri saya. Saya sampai sebut dengan isteri saya, wahai isteri syurga abang. Tak main lah, Bi. Satu jantan, satu betina. Bi. Saya tak boleh lah dengan budak-budak mesti ni. Bi kat mana? Bi kat sini lah. Bi? Nah, dua-dua Bi. Macam mana nak dapat A? Dah semuanya B. B duduk mana? Duduk belah sini ha, dekat-dekat dengan tiang kat kipas tu. B kat belah sini. Ya Allah, kenapa kita dipisahkan seperti ini? Iya, cuba tengok yang dah kahwin. Cuba tengok. Ha, nampak? Duduk sekali. Ya Allah, ramainya anak abang. Bukan? Ha? Ya. Oh. Ha, tengok. Happy tak nampak? Siap boleh pegang isi siap. Pegang sikit bang. Pegang isi sikit. Itu betul. Lesen besar. Ini pegang tengok. Terus. Tak nampak? Faham? Macam tu lah nak bahagia. Wallahualam. Okey, mohon terasa. #mohon terasa kan. Mana yang pernah buat kan. Yang kita buat tu agaknya biasa tu. Okey, kita dah cerita tadi tentang ibu dan bapa, peranan ibu dan bapa untuk memperoleh keluarga bahagia. Jadi bagaimana pula seorang ibu bapa ini teknik ataupun cara untuk mendidik anak-anak dia supaya anak-anak mereka ni kalau boleh semua jadi anak-anak yang cemerlang dunia akhirat. Okey. Nabi sebut ta'dibu auladukum bi salasati asya'. Adabkanlah. Mana didik tu, mendidik, Nabi guna istilah ta'dibu. Ta'dibu tu mengadabkan, mendidik tu adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama dengan cara bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Kedua bihubbi ahlihi. Sayang ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga biqiraatul Quran. Dengan cara membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa begitu? Pertama, kenapa suruh sayang Nabi? Adabkan anak kamu sayang Nabi, maknanya kita akan bila sayang, contohlah macam kita suka penyanyi kan. Kita suka dengan contohnya, kita suka dengan penyanyi Korea tu. Kita suka dengan tahulah. Tak
kisahlah penyanyi-penyanyi yang kita suka. Kita akan mulalah cari dia suka apa. Konon kita pun nak suka macam dia. Dia suka makan ni, kita pun nak makan macam dia. Kan? Dia suka pakai baju macam ni, kita pun nak pakai macam tu. Kita akan cuba ikut idola kita. Itu sebab dia suruh sayang Nabi. Maka apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi tak buat, kita tak buat. Nabi tak suka, kita tak buat. Kan? Nabi bercakap macam mana? Nabi bercakap dengan tertib, dan bercakap dengan baik. Jadi orang perempuan kena berhenti-berhenti dah bercakap. Aku ni mulutnya jahat, hati baik tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Kan? Ini mulut apa dia panggil? Puaka. Mulut puaka. Mulut longkang lah, apa macam-macam lah. Sebenarnya tak. Hati baik, mulut pun kena baik. Yang terzahir daripada mulut kita, itulah daripada hati kita sepatutnya. Jadi maknanya adab tu, adabkan sebab kita ikut akhlak Nabi. Kedua adalah dari ahli keluarga Nabi. Baca sirah, tengok kebaikan ahli keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, macam mana cara mereka. Kemudian yang ketiga, biqiraatil Quran. Kerana apa? Ketika zaman Nabi dulu, silibusnya untuk didik anak-anak hanyalah Al-Quran. Dan hari ini dikembangkan dengan ilmu-ilmu. Maknanya macam belajar di politeknik ni pun kita belajar. Di samping Quran, ada juga ilmu lain yang perlu kita pelajari, kita kena kuasai. Jadi tak adalah orang nak cakap, oh orang Islam ni mundur, orang Islam ni tak tahu apa-apa, orang Islam ni ketinggalan. Tak, orang Islam pun belajar. Nabi kata talibul ilmu faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib pada orang Islam. Dan yang paling mustahak sekali nak cerita bila sebut takdibu, pentingnya nilai adab. Macam hari ni kan, semua duduk dengan elok. Ada yang duduk tepi, ada yang duduk tepi sini. Sebab, tapi semua diam, bagi perhatian. Sebab itu adalah adab. Itu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Maksudnya bukan kata macam tu tak payahlah belajar banyak sikit dia. Tak, maksudnya kalau ilmu sikit, adab pun kena ada. Apatah lagi lebih tinggi ilmu, sepatutnya lebih tinggi adabnya. Sebab kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak air bersantun. Kalau kita tengok Imam Malik, ada anak murid dia. Anak murid dia yang paling senior, namanya Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim ni dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Itu sebab kita di politeknik pun kena belajar subjek agama Islam juga, betul tak? Kena belajar juga subjek-subjek yang menekankan tentang nilai adab dan akhlak. Nabi macam mana adab Nabi? Nabi baik dengan semua orang, walaupun kepada orang yang bukan Islam. Kan? Seorang makcik berbangsa Yahudi di pasar, dia panggil Nabi. Masa tu Nabi nampak makcik ni tengah angkat barang di pasar. Nabi datang. Nabi kata, makcik boleh saya bantu? Baiknya anak ni. Anak daripada mana? Saya daripada Mekah. Daripada Mekah? Hati-hati. Kenapa makcik? Ada seorang budak dekat Mekah tu, nama dia Muhammad. Jangan kawan dia, jahat Muhammad tu, kata makcik bahasa Yahudi ni. Dia tak tahu yang dicakap tu Nabi tu. Kalau kita lah kena macam tu, dah lama terlepas dah bakul tu. Aku tolong untuk banyak sekau. Agak macam tu kan. Tapi Nabi tak. Nabi senyum je. Nabi angkat sampai kat rumah makcik ni. Nak letak kat mana? Dia letak kat situ. Kemudian makcik nak bagi upah. Ambil lah upah ni. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Diam makcik tu. Dan akhirnya satu Mekah mengiktiraf akhlak Nabi adalah sebagai akhlak yang terbaik. Semua orang percaya. Baik yang bukan Islam pun percaya memang akhlak Nabi yang terbaik. Nabi jaga sahabat-sahabat. Tengok macam mana. Tu cerita tadi, adab. Nabi tak jatuhkan air muka orang lain. Nabi macam tu. Pernah satu ketika diriwayatkan, masa tu tengah menunggu waktu nak sembahyang maghrib, tiba-tiba terbau bau yang kurang menyenangkan. Salah seorang sahabat yang datang ke masjid masa tu telah melepaskan angin kentut. Jadi semua sahabat nak tengok siapa ambil wuduk ni, siapa ambil wuduk. Siapa ambil wuduk ni, dia lah kentut ni. Sebelum itu berlaku, Nabi terus menjaga aib sahabat ni. Nabi kata, siapa yang nak makan daging kambing dengan aku selepas solat nanti, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk. Jadi tak tahu siapa yang kentut.
Tengok adab Nabi. Kita tengok Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i nak menuntut ilmu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i datang menyerah diri. Macam itulah kita. Bila kita datang nak belajar kat politeknik ni, kita buat permohonan. Bila dah buat permohonan, mak ayah pun bawa lah kita semua. Bawa baldinya, bawa salinan X-ray-nya, bawa apa semua. Bawa hanger, bawa baju. Menangis dekat tepi pintu tu. Bawa, masa tu dah taklimat, penyerahan. Nak serahkan anak di politeknik. Adab. Pandailah kau pergi sendiri. Tak ada. Mak ayah hantar. Adab menyerahkan. Imam Syafi'i masa tu nak belajar, dia datang. Dia kata, aku ingin berguru. Keluarlah utusan Imam Malik. Yang jaga rumah Imam Malik ni keluar. Kenapa? Aku nak bertemu dengan Imam Malik. Aku nak berguru dengan Imam Malik. Sebentar ya, dia pun masuk dalam. Dia cakap dengan Imam Malik, wahai Imam Malik, di luar sana ada seorang budak. Budak lagi Imam Syafi'i masa tu. Dia nak menuntut ilmu dengan kamu. Apa kata Imam Malik? Kau pesan dekat budak tu, suruh dia baca dulu kitab Muwatta yang aku dah susun dulu. Kitab Muwatta ni adalah himpunan hadis-hadis Nabi. Lebih 3,000 himpunan hadis Nabi yang telah dibukukan, yang telah dinaskahkan dalam kitab Muwatta tu. Jadi dia pun keluar. Imam Malik pesan kalau nak berguru dengan dia, dia suruh baca dulu kitab Muwatta yang dia dah susun. Maka Imam Syafi'i kata, sampaikan pada Imam Malik yang kitab Muwatta dia tu dalam kepala aku. Terkejutlah. Apa cer? Kan? Masuklah dia ke dalam. Dia cerita ke Imam Malik, wahai Imam Malik, budak tu kata kitab Muwatta tu dalam kepala dia. Biar betul. Dia pun keluar. Benarkah apa yang kau dengar? Bahawa kamu sudah mengingati kitab Muwatta aku? Ya benar wahai Imam Malik. Dia pun bagi aku cuba kamu, aku uji kamu. Dia tebuk muka surat ni sebiji, tebuk muka surat ni sejibit, tebuk muka surat ni sebijon. Sama. Untuk makluman semua, kitab Muwatta Imam Malik ni tebalnya adalah antara 5 ke 7 kali Quran. Dan Imam Syafi'i menghafalnya dalam tempoh 9 ke 15 hari saja. Itu sebab kalau kita bulan puasa, orang perempuan nak biasanya dia buat grup tadarus, kita khatam Quran mungkin 2-3 kali. Orang lelaki dia tak nak riak, dia khatam sekali je. Itu kadang tak khatam, tapi dia buat-buat lah majlis khatam Quran. Kan? Tapi Imam Syafi'i khatam berapa kali dalam bulan Ramadan? Berapa kali? Dia khatam 2 ke 3 kali setiap hari. Itulah Imam Syafi'i. Salah satu ciri-cirinya adalah adab dia dengan guru, adab dia dengan ilmu, adab dia dengan orang. Macam hari ni, cuba tengok. Adab siap air. Walaupun air kosong, datang dia jauh ni, air kosong dia bagi. Dan tak, yang penting adab tu siap dengan alas. Nampak? Orang tu dulu kepantangan dia kalau bagi air tak ada alas. Walaupun pasangannya tak apa-apa kena. Kan? Aku tak tahu ni tutup apa sebenarnya. Tapi tak apalah, syukurlah dengan apa yang ada. Dalam banyak-banyak pesta kombo kan, ini je sarung yang kau boleh letak di alas. Tapi tak apalah. Tapi memang betul adab. Bila kita bagi air dekat pasangan, kita bagi dekat adik-adik beradik kita, jemput minum. Nampak? Oh betul. Tapi kalau dia buat perangai macam ni, jemputlah minum. Ingat kelab malam tu. Saya tak pernah pergilah. Saya pernah pergi waktu saya kerja dulu. Sebab saya salah seorang daripada pengarah undang-undang. Jadi kita buat serbuan. Jadi jangan salah sangka. Sabar. Jadi memang betul. Sebenarnya adab ni usaha. Macam orang tua dulu. Kan? Kalau kita lalu depan orang tua tu, menunduk, hormat.
Kadang nak lalu belakang, pakcik, saya lalu belakang. Jangan lalu depan. Ada orang tu dulu dia percaya. Lalu belakang habis ilmu ni. Nampak tak? Adab tu. Nampak lepas tu bila masuk rumah bagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia makcik, mak ada makcik, tutup TV. Sebab dulu mana ada record, ada. Tutup TV. Makcik masuk saya panggil mak saya. Kita pergi ke dapur. Mak, jangan lama sangat lah. Cerita tengah best ni. Masa tu ngajak kenduri. Alah lamanya pula. Ya Allah, ya kesigayah pula pula. Kita bukan main lagi. Kita ni adab ni jagalah. Lamanya. Itu dulu. Sekarang Waalaikumsalam. Ya Ji, mak ada ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Ikut belakang. Lambat maaf. Betul-betul Mahia mana pula saya. Kena kira boleh semula dia kata. Jangan macam itu. Betul, ada. Betul, ramai yang tak tahu. Macam contoh kahwin. Kalau kita jaga adab, kita takkan sentuh anak dara orang. Beria datang pakai kopiah. Ini kau jangan percaya sangat tau dengan lelaki ni. Kau dengar dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, imamku. Kau kena uji dulu. Faham? Kena test dulu. Itu sebabnya anak-anak ni mesti diterapkan dengan nilai adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Nampak? Macam tadi datang relax, dia tunggu. Bagus. Semua penuh kan tadi malam. Saya ingat malam ni tengok tepi ni semua ada yang berdiri belakang. 30,000 tak kurang malam ni. Kamu sedap ni kau makan. Kau ingat ni wayang bagi popcorn. Ni kau perasan tak kau duduk depan? Tak apalah, kereta je lah. Jadi nak didik anak-anak ni supaya berjaya dunia akhirat, yang paling mustahak adab dan juga ilmu. Dan saya nak pesan, Allah Ta'ala ada sebut di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Maknanya kita fikirkan akhirat lebih daripada fikir dunia. Kalau nak ambil dunia pun biarlah boleh ada manfaat untuk bawa ke akhirat nanti. Itu yang penting. Dan menjadi anak-anak yang berjaya sudah tentulah menjadi anak yang taat pada kedua ibu bapa. Jaga amanah. Masa datang politeknik ni, saya nak tanya kepada student, apa mak pesan masa nak datang sini? Apa mak pesan? Belajar rajin. Habis yang couple tadi buat apa? Ada mak pesan, nanti kau pergi cari jodoh yang baik-baik ya. Buat balik. Kalau boleh mak nak yang cerah sikit. Yang kau tengok pelotak dia pandai, GPA dia 3.5 and above. Ada tak? Ada. Bakso belajar ni. Kejar cita-cita ni. Ada satu lagu nasyid tu lah, kalau boleh saya share sikit. Saya tak menanya. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. Tak ada sebut boyfriend, tak ada sebut girlfriend. Cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada ummah, kepada ibu bapa, ummah, kecemerlangan. Itu je. So sayang mak ayah kita dulu. Sayang tak mak ayah kita?
Sayang mak ayah kita, kenapa ada gambar lelaki lain dalam wallet kau? Handphone. Ada. Itu gambar yang Tuan Agung yang pertama pada duit kertas tu. Betul. Macam tu jawab. Habis kau pakai duit siling sama ni? Ya. Jadi makna kata belum masanya lagi. Tolong jaga. Amanah ni bukan hanya tak kapal, jaga keselamatan diri. Jaga ikhtilat. Batas perhubungan tolong jaga. Kan? Saya baru ada dengar lah, ada satu dekat Institut Pengajian Tinggi, kan? Institut Pengajian Tinggi, ada remaja, beberapa remaja yang terbabit, ya Allah, terbabit dengan hubungan yang terlarang. Dan akhirnya hamil. Masa tu gelap masa depan. Kenapa? Sebab dah ada banyak benda lain yang tak sepatut kita fikir pada masa ni, dah kena fikir. Bagaimana nasib bayi yang dilahirkan? Bagaimana pula dengan keadaan lelaki tu pula tak nak bertanggungjawab? Macam mana nak tanggungjawab? Dia sendiri pun tak boleh nak jaga diri dia sendiri. Itu keadaan dia. Itu sebab tolong jaga. Nak berjaya dunia akhirat, selain daripada itu, jaga adab, jaga batas perhubungan, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar. Faham? Kicau-kicau tiup batu, sehingga sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Maksudnya apa? Dah ya kayu lurus kena lanyak aja sebab tak ada ilmu. Sebab belajar kaji-kaji, jaga amanah, insya-Allah berjaya. Saya doakan semua para pelajar yang hadir hari ini berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Wallahu a'lam. Jadi yang penting adalah akhlak terlebih dahulu. Kita ajarkan akhlak dulu kepada anak, kemudian betul, ilmu itu akan datang kepada mereka, insya-Allah. Insya-Allah. Okay. Jadi di kesempatan ini kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang sudi memenuhkan forum perdana kita pada malam ini. Yang datang dari sekitar kawasan Sungai Lang, Sungai Tengah, Parit Baru, Teluk Ru, mana lagi? Parit Baru. Ada yang datang dari Sabak Bernam, Sungai Besar, Teluk Intan pun ada, Bagan Datuk, Ipoh, Seremban. Ada lagi Seremban. Kan? Ada 30,000 yang mana tak dapat tempat duduk di luar sana, kita minta maaf, okey? Terima kasih duduk kan, terima kasih. Okey, yang mana duduk sila bawah tu masih lagi makan terus kan? Jamu selera sampai-sampai kita menuju. Tak tahu apa yang dibayangkan Ustaz. Baik, kita dah nampak, kita dah tahu dah tadi apa tanggungjawab ibu bapa. Kita dah tahu apa tanggungjawab anak-anak, okey, dalam didik anak-anak. So, sekarang kita nak merge kan, kita nak campurkan. Jadi apa peranan ibu bapa dan anak-anak dalam satu keluarga itu sendiri? Mungkin ada aktiviti ke ataupun cara untuk sama-sama membentuk sebuah keluarga yang bahagia, agar semuanya gembira dalam keluarga tersebut. Dalam rumah tangga nak bahagia, aktiviti macam ni, duduk datang sama-sama kan, duduk. Dan anak tu pun kadang ada time tu dia rasa terpaksa datang. Tak apa, sebab bermula kita dah biasakan dia. Tu sebab 4S, solat sama-sama kan. Bangun pagi, kejut anak, bang, kejutkan anak bang sial, budak tu budak lagi tak puas tidur. Salah. Daripada anak kecil kita kena didik dia bangun awal pagi. Bila bangun awal pagi, dia punya fresh berbeza. Kanak-kanak yang umur 4 tahun ke atas ni senang nak dibentuk kalau bangun subuh, nak dibandingkan dengan kanak-kanak berusia 40 tahun ke atas. Kan? 4 tahun bangun kejut, bangun semayang, beratulah anak ni semua, ambil wuduk, muka dulu. Ayahnya pula semayang
Yang maknya belakang sekali. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Satu senyap. Yang anak belakang. Masalah ya senyap ni. Yang mak kat belakang. Memang buta dah orang tua. Langsung mak dia. Aham. Walallah. Dia teruk tidur. Ya Allah. Sebab kadang orang lelaki silap. Bangun kumur-kumur tu ambil wuduk tu jadi macam tu. Masuk bilik air, gosok gigi, shampoo, segarkan badan, keluarnya semua dah bersedia. Istau sufu vakum lurus harapan kamsop sebiji macam imam besar. Anak semua ready ya. Allahu Akbar. Ada gemar. Anak orang pun ada gemar. Masa bila yang pasang speaker tu ni? Bismillahirrahmanirrahim. Mak belakang. Mampu. Dia dengar tu orang tu memang dia punya mikrofon, dia punya speaker. Macam tu tak payahlah dia ikut macam itu. Kan? Ayah ni macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Isterinya kat belakang. Suamiku. Dalam hati. Ya. Kemana? Sampai waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang bisik belakang. Anak dah tahu dah ayah tak apa jadi imam tak apa. Iya dah habis bagi salam. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala nari. Nangis. Lepas tu doa. Oh, doa. Ini kena ambil senjata ni orang lelaki. Doa dia. Melayu pun tak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. Ya Allah. Aku sayangkan isteriku. Anak-anak pandang mak dia. Yang mana? Panas-panas sibuk je lah. Mak baru nak pilih. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung. Ya Allah, belum nombor kau belum. Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angah. Ya Allah, Angah nombor kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang. Ya Allah, Alang pun jawab, tahu tak apa. Nampak? Dia kan baca bahasa Arab juga, tapi dia baca juga yang bahasa Melayu sebab dia lebih dekat. Sebab terasa. Ya Allah, sesungguhnya anak sulung kami ini harapan keluarga. Ya Allah. Allah pun pandang adik dia. Dia bakal menduduki SPM pada tahun ini. Ya. Berikanlah dia 12A. Ya Allah. Berubah bukan. Angah tanya, kenapa tu? Subjek ambil 9 macam mana nak dapat 12? Bapaknya pun tak tahu anak ambil subjek berapa. Parah bapak. Nampak tak? Begitu juga suami nak tegur isteri dalam doa paling senang. Dia bukan takut isteri, tapi isteri itu menakutkan. Ya Allah,
Kau bukakanlah hati istriku, ya Allah. Istriku degil, ya Allah. Isteri belakang, dia pun sama. Tetapi kadang pernah tak dengar doa-doa dekat masjid kadang imam Alhamdulillah Hamidin Masjid dah ya Rabbi jalla wajalkan Sultani Allah jannah wa nar. Pernah dengar tak dulu? Yang tu orang perempuan isteri kena hati-hati kalau suami baca doa tu dalam bahasa Melayu. Ya Allah, kau berikan aku, ya Allah, aku dah lama ingin, ya Allah, mudahkan urusanku untuk lagi, ya Allah. Isteri kata amin, amin ya Allah. Yes. Mampu. Jadi lain kali kau dengar, ya Allah berikan aku, ya Allah, dia cakap belakang, buat sikit. Pertama, solat sama-sama. Kedua, tidur sama-sama. Suami isteri tidur sama-sama. Kadang-kadang belayan untuk mustahak. Kadang bila dia tidur sebelah tu, at least kadang tangan kat perut. Kadang-kadang ada yang cakap kan, rahsia untuk awet muda adalah isteri mencium bau ketiak suami. Sebolehnya yang dah diperam selama 40 hari tu jangan itu hilang ingatan. Jadi orang lelaki kena ingat, kalau ikut sunnahnya dalam tempoh 40 hari tu turut 40 hari trim, 40 hari trim semua bul-bul yang ada kat badan. Faham? Bukan lepas 40 tahun sekali. Dia punya angkat bau baeng. Tidur sama-sama, tidur sama-sama kan? Tapi kena sabar. Sebab orang lelaki biasanya lagi tinggi pangkat, termasuk pengarah, termasuk moderator, termasuklah fungsi YTL, YLI, termasuklah saya. Tidur. Orang tuduh kami tidur berdengkur. Kami tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Pernah dengar. Mana ada? Tak pernah dengar. Tetapi sebenarnya itu lambang kekuatan kerja seorang lelaki. Ada yang bunyi mengunyah dulu. Ada yang bunyi mengasah gigi. Krik, krik. Tajam gigi dia ni sekarang. Ada yang bunyi sombong kapal. Sampai pagi. Bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Yang paling popular bunyi vibrate handphone. Yang lagi penat, ujung tu dia ada bunyi sikit. Yang lagi penat, ujung tu dia cakap bahasa Rusia. Kadang-kadang tu ada yang terkejut sendiri. Dia tidur seorang. Dia sendiri terpercayaan. Itu budak. Kadang dengan isteri kadang dia pernah satu malam teruk betul laki dia berdengkur. Dia sampai duduk tengok sini. Tengok suami. Apalah yang kau tanggung ni bang. Dia sampai satu tahap dia sampai kat chorus. Climax tu dia macam tercekik tu. Letak kat hidung ni. Hidup lagi tak? Hidup lagi. Senyap sampai pagi. Itu hole in one. Jarang-jarang
dapat. Itu sebab. Tapi dia seorang makcik tu, dia duduk di Rembau, dia kata tak adalah masa lain yang paling makcik ingat kat pakcik kau time tidur lah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Demikianlah keadaannya bila suami sudah tiada. Barulah dia tahu betapa hebatnya suami. Tak payah pasang alam, pencuri pun masuk. Iya, wih, keluar wih, ada orang. Tu sebabnya yang tidur bersama. Ketiga, apa dia? Solat makan sama-sama. Makan sama-sama ni macam mana? Bila makan sama-sama, seorang isteri jangan marah-marah. Rambut sedap di depan TV. Tu, ni tolonglah kenapa? Kalau makan aja. Suami ketua keluarga, beri dia keistimewaan. Panggil anak-anak, susun pinggan, seduk nasi, semua dah ready. Ayah last sekali. Dah, Alung, ni panggil ayah. Barulah ayah tu terasa macam wakil rakyat kawasan. Semua dah ada dah. Ayahnya masuk, duduk je. Barulah pinggan yang tertangkup tadi, maknya terbalikkan, maknya sedukkan nasi. Cukup bang? Dah cukup. Letak lauk sikit, panas-panas, tuangkan air. Lepas tu, Alung baca doa tu, ayat uzur ni bergurau pula. Nampak? Makan sama-sama. Dan ramai yang tak tahu kadang-kadang bila anak minta lauk, ayah nak ayam tu sikit, kita cubit ayam, letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Kadang-kadang ada mak ni kan, dia suap ni. Lepas tu, ibu nak saya tu sikit. Kan kau tak nampak ke? Ibu kan sibuk ni. Ambil lah sendiri. Nampak tak? Itu sebabnya, ambil letak dalam pinggan anak. Sekejap dah okey. Itu. Nampak tak? Kemudian ibunya pula, abang nak saya tu sikit. Kat mulut. Anak tengok, biarlah anak tengok. Isteri I kan. Saya terpaksa lakonkan, bukan faham. Yelah. Bila suap ya anak tak pernah tengok. Yo. Pernah tengok tak ayah suapkan mak? Pernah tengok? Pernah. Bagus. Dia suap ke mana? Macam tu, insyaAllah. Bagus lah. Kau ni tidak. Betul tak? Makan. Kemudian yang keempat, jalan sama-sama. Kadang-kadang tak ada kemesraan dalam rumah tangga. Abang, ni barang dapur dah habis. Kau time ni lah barang habis. Orang nak relax. Time ni lah habis. Ayolah, cepatlah. Oh, dia pakai tudung, lembab. Kena marah. Naik kereta. Cepatlah, lembab. Bawa kereta nak pergi pasar. Oh, tak. Tayar bocor. Kau lah ni puncanya. Saya duduk ni. Sepatutnya abang barang dapur dah habis, tapi nak pergi beli. Tak apa, pergilah siap. Abang okey je, abang macam ni je. Okeylah, saya pakai tudungnya. Okey. Lawa-lawa tau. Kenapa pula? Nanti tak ada orang cakap isteri abang selekeh pula. Kalau awak lawa, saya pun bangga tau. Dia pun nak, okey bang, dah siap dah. Dah siap lah. Siap tiup tudung tu. Lepas tu naik kereta. Lepas tu dah duduk tarik tali pinggang. Keletang. You okay? Okey, bawa kereta. Tak bocor juga. Lepas tu isteri juga, abang, salah saya. Kalau tak pergi pasar tu tak bocor. Tak apalah, benda nak jadi kan. Tak apa. You turun sekarang. Turun. Abang nak kunci kereta. Yelah. Turun. Cek, tekan remote. Tutup kereta. Pegang tangan abang. Kenapa pula? Jom kita jalan. Dah lama kita tak jalan sesama. Jalan kaki di pasar tak adalah jauh sangat, dalam 30 km. Sampai kat pasar
masak muka dengan ikan tu lebih kuat. Kan? Macam tu sepatutnya. Jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, tutup tingkap, naik motor round satu ni, Sungai Besar semua round sampai ke Tanjung Karang pergi. Dah, cepat. Jom. Nak tengah tidur tu. Sampai nyanyi. Jika engkau minta permata, tak mungkin ku mampu. Isi kat belakang. Tapi sayang, ku capai bintang dari langit untuk sampai dekat Skincan. Kaya bocor. BLM berat lebih muatan. Kalau turun ni, kau ni berat. Abang lah tak cek ni je. Turun. Menolak nak sampai ke sini. Daripada Skincan sampai sini kau fikirlah. Yang bini jalan Allah beratnya. Buka helmet, pegang. Penat lagi. Buka pula tudung, dah kembang rambut. Dia ikut suami kat depan. Kawasan kampung kat taman perumahan tu, jiran semua nampak, semua tutup tingkap. Tengah-tengah malam, esok jiran pun tegur, "Man, engkau ke yang tolak motor malam tadi?" Aku lah bocor tak ya? Wah, hati-hati lah. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga itu. Itu bukan lembaga, itu minat aku. Dan aktiviti, buat aktiviti bersama-sama. Solat. Apa lagi kita boleh buat? Majlis ilmu dalam rumah. Macam kita dah dengar poin-poin macam ni, keluarga balik lepas main maghrib kan, sebenarnya kongsi je apa-apa soal suami. Okey, malam ni lepas maghrib semua jangan pergi mana-mana. Malam ni ada tazkirah keluarga. Tazkirah keluarga, anak pun tanya, siapakah yang akan menyampaikan ceramah tu ya? Tak lain tak bukan Saibul Fadilah, ayah kau. Ayah pun boleh. Jadi buka balik nota, cerita balik. Tadi ayah ada dengar ceramah dekat sini. Dia macam ni. Kita share. Buat majlis ilmu. Jadi benda-benda yang baik, benda-benda yang berasaskan saya sebut tadi dalam surah Asy-Syura tadi kan, yang Allah Ta'ala beritahu kita berasas kepada akhirat. Kita sama-sama nak kejar kebaikan, bersama-sama kita berlumba-lumba dalam mengerjakan ibadah dan rumah tangga, insya-Allah itulah antara aktiviti yang terbaik menjurus kepada agama, ibadah sebagainya ke arah pembentukan keluarga yang bahagia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey, maksudnya kat situ aktiviti keluarga ni sebenarnya banyak yang boleh kita buat. Sembahyang, solat sama pagi, makan bersama-sama kan Ustaz. Itu tadi Ustaz cerita tentang ibu, ayah dan anak duduk dalam satu tempat yang sama, satu rumah yang sama. Ada dari kalangan rakan-rakan kita ni yang dikatakan sebagai PJJ. Jarak jauh, suami bekerja tempat lain, isteri kerja tempat lain, anak pula sebagainya duduk dengan isteri, sebahagian duduk dengan bapa. Kan? Jadi bagaimana pula mereka ni pula nak membentuk satu keluarga yang bahagia, dalam masa yang sama mereka stres, penat bekerja jauh dengan pasangan masing-masing, dia punya dugaan cubaan dia tu agak berbeza. Jadi macam mana mereka nak hadapi keadaan ni? Begitulah namanya berumah tangga. Sebab kata orang, cantik dipandang bulan mengambang orang biawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Nana pula bekerja. Contohnya macam tuan pengarah gitu kan. Ini adalah posting terbaru dia. Sebelum ni di mana tuan ni? Sebelum ni Pasir Gudang. Bayangkan family mungkin dah ada kat sana. Tiba-tiba kat sini terpaksa meninggal. Ni pengorbanan. Dan pengorbanan ni jangan ingat awak sedap lah pergi sana. Kita orang ni nak melayan berbudak contohlah kan. Sebenarnya sama je. Yang lelaki adalah manusia yang paling gemar berfikir, macam mana nak settlekan. Daripada jauh ni tetap nak uruskan. Maka yang perlu ada dalam hubungan yang berpisah ni, yang terjarak ni oleh PJJ dan sebagainya, dua perkara yang kena ada. Pertama, komunikasi. Yang kedua, kasih sayang. Walaupun berjauhan, tetap berkomunikasi. Sekarang ni dah macam-macam cara kita boleh komunikasi.
boleh buat video call. Memanglah tak sama dengan sentuhan, betul. Tapi kita boleh at least tengok perkembangan ni. Cakap, apa khabar, tengah buat apa tu? Dah baca buku ke belum? Tanya, hari ni masak lu apa? Hari ni makan apa? Macam mana hari ni, banyak homework tak? Dah siapkan ke belum? Ujian bila? Dia tanya. Isteri pun tanya, abang macam mana kat sana? Sedap tak makan lauk cekor kat sana? Dengan lauk kencur, kencur cekor kan? Sedap tak? Boleh tahan lah, tapi tidak rasa sedap masakan isteri abang. Ayat kena tahu. Walaupun sebenarnya dia makan kat sini bertambah-tambah. Abang kat sini tak selera sangat makan. Nampak kurus dah dekat jari kelingking abang. Badan tak kurus pun kan, contohnya. Jadi mana kata komunikasi kan, daripada itu. Kadang-kadang ada orang, untuk makluman tuan moderator dan semua yang hadir, duduk sebubung, duduk serumah, komunikasi pun tak ada. Jangan cakap yang berjarak ni. Duduk serumah tak ada komunikasi, kemesraan pun tak ada. Bayangkan, tu saya nak tanya, bahagia letak kat mana? Bahagia letaknya di mana? Macam tu lah. Bila tanya, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Bila gelak, kalau orang. Bahagia letak di mana? Bahagia letaknya di mana? Kat mana? Hati. Tengok, yang kat luar tu, yang tak ada sip tu, dekat hati. Hati ni penting, nak dipupuk, nak dibelai. Itu sebab ni komunikasi tu mustahak. Dia ada 3 jenis komunikasi dalam rumah tangga. Komunikasi yang pertama, tegur saja. Komunikasi kedua, tegur dengan fakta. Tegur yang ketiga, tegur dengan fakta dan kasih sayang. Tegur saja, Assalamualaikum, salam, makan, dapur, lorong tegur. Pasal apa? Tengoklah, apa dia? La ilaha illallah. Itu tegur saja. Macam kawan dia buat. Tegur dengan fakta. Assalamualaikum, salam. Hai, bawa balik bang. Tak, baru nak pergi, buta. Kan macam demi fakta. Awak masak tak? Masak lah, fakta. Awak masak apa? Ikan bilis telur dadah. Oh iya ke? Alhamdulillah. Boleh saya makan? Boleh lah, memang untuk makan. Kata dia tengok. Oh, fakta. Awak kat mana? Dekat dapur lah, takkan beli air. Fakta. Nah, tu fakta. Tapi yang kita nak, tegur dengan fakta dan perasaan. Bila balik rumah, isteri tu tangan depa, abang. Suami pun cakap, iya, abang balik ni. Tahu abang lambat sangat balik. Oh, itulah. Kau nak tangan ke nak kaki? Tak, salah tu. Patutnya abang pun dulu. Masak tak ini? Hari ni saya masak lauk kegemaran abang. Lauk apa? Ikan bilis telur dadah. Nampak simple, tapi bila sebut dengan kasih sayang, rasa macam mana nari ikan bilis tu tadi. Kadang isteri tu, tengok muka abang pun tahu, mesti abang lapar kan? Tadi memang abang lapar, tapi bila tengok wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang, kita tahu saya tak masaknya. Kau tak masak? Masak saja je gurau, nampak? Begitu juga, walaupun PJJ, telefon tu janganlah. Hello, sayang. Tengah buat apa tu? Ni tengah duduk, dah makan belum? Belum. Kau buat apa lagi? Makanlah. Kau selera, abang tak ada. Jadi kau makan telefon tu tak? Abang ni macam tu dia main pula. Nampak? Kemesraan walaupun jauh. Nampak tak? Iya. Itu sebab orang tua dulu cakap sayangkan isteri, tinggalkan. Itu sebab tinggal untuk keluar berjuang cari rezeki. Sebab itu sebabnya walaupun berjauhan, sekarang ni kita mudah, zaman teknologi, kan? Bak kata apa?
dulu mendiang Datuk Seri S. Samibelu, hari ni pos semalam sampai. Apa ganjat postman ni? Macam mana ni? Hari ni pos. Aku dah post dah tadi. Tahu dah sampai dah semalam. Macam mana nak buat tu? Rupanya maksudnya hari ini pos, satu malam sampai. Semalam seerti penggunaan tak sesuai. Jadi mana boleh call, boleh buat video call, kan? Sekarang ni boleh pula belikan sesuatu dari online, hantar kat rumah. Abang beli apa ni untuk saya? Buka lah tengok. Abang ni dia beli benda tu, orang perempuan dia appreciate, walaupun benda tak payahlah besar sangat, kecil-kecil pun tak apa. Habib jual. Kita mati tu kan? Tak ada lah. Orang perempuan setuju ke? Tengok mata duitan dalam itu baru contoh tu, belum betul-betul. Nampak tak? Jadi mana kata walaupun berjauhan, jangan dijadikan alasan. Dan memang akan ada dugaan. Nak pula anak-anak. Anak-anak ni dia ada karakter dia. Anak nombor 1 macam mana, anak nombor 2 macam mana, anak nombor 3 macam mana. Kita dah kenal lah. Anak ni paling sensitif, anak ni cepat terasa. Macam anak yang paling sensitif, anak nombor 1, anak sulung. Paling sensitif. Yang sulung selalu cakap, Alung tak kisah, terpulang pada kau. Ini Alung nasihatkan dia. Cuba tak dengar, memang dia mengaju. Anak yang kedua, biasanya dia akan cuba dapatkan juga yang dia nak, walaupun tempat serampas daripada nombor 1. Walaupun terpaksa menyakitkan nombor 1. Anak nombor 3, gemar mengacau nombor 1 dan nombor 2, tapi dia yang paling cepat sekali mengadu kat mak ayah. Betul tak? Tetapi kelazimannya nombor 1 dengan nombor 3 rapat. Dia lebih rapat. Dan nombor 4 dia ulang balik perangai nombor 1 biasanya. Kadang-kadang kita nampak yang macam ni. Kadang-kadang nampak dia lelaki, kena tahu sifat dia, kan? Nampak je lelaki, tapi dalam hati dia taman, cepat mengajuk apa semua. Nampak je perempuan tapi ganas. Ada. Tak percaya, cuba tengok tapak tangan masing-masing. Sekarang semua tengok tapak tangan masing-masing. Sekarang semua tengok tapak tangan. Jangan tengok saya, tengok tapak tangan. Apa yang kau tak faham? Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan masing-masing. Kita tengok macam manalah anak-anak tak ikut perangai. Sibuk tengok tangan orang, buat tangan sendiri. Tengok tapak tangan masing-masing. Okey, dengar arahan saya. Pandang tapak tangan tu. Arahan saya sekarang, tengok kuku masing-masing. Okey, dah. Jangan bagi orang nampak dah. Tadi saya nampak ramai betul perempuan yang ganas-ganas. Ramai yang perempuan tapi dalamnya sifat lelaki keras. Ramai juga lelaki tadi tapi sifat keperempuanan dia. Macam perempuan macam mana? Dia tengok tapak tangan macam mana? Tengok kuku. Kan kuku rimau tu. Tapi tadi ada lelaki nampak macho, tapi bila tengok kuku, Alah. Itu yang dia cepat terasa, kan? Bang, jom pergi makan. Tak naklah, pergilah. Gambarlah. Dia nampak macam ganas, tapi dia dalam hati dia cepat maju. Contohlah, kalau makan nasi, makan nasi kan, orang tu kalau dia makan daripada luar bawa ke dia, macam ni dia makan macam ni. Nasi tu macam ni, bawa ke dia, orang tu kena kot. Kalau daripada sini bawa ke sana, dia tak kisah, okey je. Kalau kejap ambil ni, kejap macam ni, tak tetap pendirian. Macam tu lah. Ni perangai ayam ni, macam tu lah. Jadi, tapi tak semestinya tepat. Keberangkalian dia besar, macam tu je. Ni menurut kajian lah. Jadi ada macam-macam. Tu kita kena kenal. Anak kita, bukan semua anak kita boleh tegur, marah dengan high note, bukan semua. Janganlah. Wah, kita cakap slow dah tu. Kita kena cakap dari sini. Ni 3 campur 3 berapa? 33. Ayah hanya yang pensyarah kanan dekat politeknik.
rasa tercabar dengan kebodohan anak. 3 campur 3 berapa? 3. Kau tengok betul-betul. 3. Kau tengok ni 3. Campur 3. Betul lah 3. Kan? Tapi kalau orang tu dia tengok anak ni tak sabar. Tengoklah betul-betul. 6 lah. Apa lah. Dia nangis. 3 campur 3 berapa? 33. Oh, hebat anak ayah. Kreatif. Tapi jawapan tu salah. Ya ke? Dia macam ni 3 campur 3. Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 33. Ha? Dia memang kira macam tu punya. Oh, ayah kena betulkan. Bukan macam tu, macam ni. Nampak tak? Itu cara dia. Itu sebabnya kita kena faham. Sabar dengan anak. Lepas tu anak dapat result periksa. Keluar result periksa. Ya Allah, kenapa macam ni? Kau ni anak siapa? Siapa ni anak siapa? Kadang-kadang seorang ibu bila anak ambil result periksa contohnya. Ya Allah, kita doa, berikanlah keputusan yang terbaik untuk anakku, ya Allah. Anak pun balik. Macam mana tu? Result periksa. Apa ni? Dapat 9E. Ada setengah orang yang apa orang kau belajar macam mana main-main, itulah buat lagi, ikut lagi kawan-kawan yang tak betul tu. Tapi mak dia ingat saya pernah doa kepada Allah Ta'ala. Jadi mak dia pun tenang. Tak apalah, Alhamdulillah. Nak buat macam mana? Dah takat tu otak kau. Jadi anak ni, aku ingat mak aku marah aku, dia tak marah. Mak tak marah, kau marah macam mana? Mak tak sangka ada seorang anak yang macam kau, yang ada pencapaian macam ni. Dia tak marah. Jadi dia rasa bersalah. Apa dia buat? Dia sampai dia kerja part time, dia ulang balik paper tu. Sebab dia tak tergamak, dia rasa galat sangat bagi keputusan tu kat mak. Dia tampal sijil SPM dia. Dia ambil paper Jun, paper Julai lah tak ada. Paper Jun, paper Oktober, mana sepah mana yang ada lah. Kemudian tampal, Alhamdulillah dapat masuk college. Perlu college dapat masuk politeknik. Lepas tu dapat kerja yang baik. Kalau dapat bagi belanja berbulan kat mak dia, maka betul tak 9E tadi keputusan yang terbaik. Nampak? Sebab saya kata tadi, cara menangani anak ni special. Termasuk juga menangani anak mak mentua. Suami dan isteri, menangani suami, menangani isteri pun ada kaedah. Kita kena kenal pasangan kita, kena kenal subjek matter anak-anak kita. Sebab yang paling bahaya sebenarnya adalah kesan dalam rumah tangga, pengabaian dan sebagainya adalah pada anak-anak. Itu sebab penting komunikasi, kasih sayang. Dua tadi saya kata tadi, komunikasi, kasih sayang. Komunikasi yang betul dan kasih sayang, insya-Allah kita akan boleh mendidik dan membentuk keluarga kita bahagia di semua peringkat, walaupun kita terpaksa bertugas jarak jauh dan sebagainya. Wallahu a'lam. Percaya, kasih sayang, itu kunci dia. Yang penting kita pegang apabila kita berada di jarak jauh. Kadang-kadang bukan jarak jauh sangat pun, kadang kita duduk office lain-lain pun kita kena percaya apa yang dia buat kat sana. Betul. Kan, kerja yang sedang dijalankan. Betul Ustaz? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak sudah berada ke penghujung acara kita pada malam ini. Kan rasa macam sekejap je kan. Jadi Ustaz, mungkin ini adalah antara soalan yang terakhir lah. Kalau dalam dunia sekarang ni kita tak boleh lari daripada teknologi, kan. Kadang-kadang rasa kecil hati juga dengan anak-anak. Rasa macam sekarang ni kurang kasih sayang daripada anak-anak. Sebab anak balik sekolah, masuk bilik, pegang telefon. Masuk bilik, tutup pintu, pegang telefon. Kita pula rasa macam ada macam tidak dihargai, tidak dipandang. Jadi dalam masa yang sama kita tak nak anak-anak ni tertinggal daripada perkembangan teknologi ni. Jadi bagaimana kita nak kawal anak-anak kita ni daripada anasir-anasir yang negatif. Dalam masa yang sama kita benarkan dia dekat dengan teknologi pada hari ini. Okey, ini soalan yang sangat baik. Teknologi ni saya pernah beritahu dulu dalam satu ceramah. Saya kata zaman ni adalah zaman ni. Nabi pun ajar, didiklah anak kamu mengikut zaman ni. Dan kalau tengok sekarang ni zaman teknologi,
Ketika zaman saya tak pasti, zaman saya dulu kalau orang kata mula-mula lah ketika jumpa dengan cyber cafe. Dulu nak masuk cyber cafe di Seremban 1 jam RM15. Mula-mula dulu. Lepas tu RM12, lepas tu RM10. Dia kata kat sana murah RM7 je sejam. Itu murah tu. Dan sekarang dah ada RM1 je sejam. Malahan sejam yang pertama free. Sejam kedua pun bayar. Begitu juga dulu. Kalau nak tengok benda-benda yang tak elok, kena tengok dekat videotape ataupun dekat CD. Sekarang tak payah, semua di hujung jari. Jadi sekarang ni, asal mula sesuatu perkara tu harus kita yang menentukan penggunaan. Kalau kita guna untuk tujuan yang tak baik, tak baiklah. Maka ada yang cakap, jangan bagi anak-anak kita main telefon. Cukup, stop, tak boleh. Duduk diam. Jangan usik telefon. Bukan itu cara. Sebab ini zaman dia. Kalau kita tahan, dia ibarat kita mengempang air. Kita buat empangan sebab tak nak bagi air lalu. Sedangkan yang kita tak tahu, air yang lalu tak sama seperti air yang sebelum ini. Dia bukan air yang tenang saja. Begitu juga ombak, dia juga menghempas. Dia hentak empangan. Akhirnya bila empangan tu pecah, dia akan menghanyutkan bukan hanya anak, dengan kita-kita sekali dihanyutkan. Jadi apa yang patut kita buat? Kita dah tahu air itu mengalir dengan deras, maka kita kena didik anak-anak kita bagaimana cara nak mendayung perahu itu. Kalau nak dayung perahu, kalau air tenang begini, kalau hanyut, kena capai berlindung dekat mana, nak berpaut di mana. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Maka anak-anak kita boleh nak gunakan teknologi, tetapi pastikan dalam keadaan terkawal. Seorang doktor perubatan, dia kena kenal pesakit dia. Bila kenal pesakit dia, dia sakit apa? Dia sakit ni. Dah kenal sakit, dah tahu simptomnya, dia kena tahu preskripsi ubat yang sesuai. Kalau bagi ubat tu sikit sangat, takut tak ada kesan. Kalau bagi banyak sangat, takut overdose. Kena sesuai dengan simptom dan boleh memulihkan apa yang sedang ditanggung. Makna kata, teknologi ni kena bagi kesesuaian ikut umur anak-anak. Contoh, anak yang sekolah rendah, kesesuaian dia gunakan telefon untuk waktu bila. Waktu bila kita benarkan. Dia nak buat homework, memang melibatkan yang ni, kita bagi. Tetapi daripada bila sampai bila? Selepas tu amanahnya kena simpan. Nampak tak? Kalau kita biarkan, dia akan main pagi, petang, malam. Anak-anak kita insya-Allah, kalau bagi handphone, dia tak makan pun tak apa. Kalaulah main phone, main game dekat phone tu zikir, dah ramai anak-anak kita jadi wali dah, jalan atas hari dah kan. Itu sebab kena kawal. Kena kawal. Begitu juga dengan yang dewasa. Jangan kata anak, ayah pun sama, ibu pun sama. Kadang-kadang tidur ni, handphone bercahaya wajah, bukan sebab iman, sebab cahaya handphone tu. Ngantuk pula, terbuk, lebam kan, telefon berat pula. Itu sebab kalau pergi kedai makan, disiplinkan, telefon tinggal dalam kereta, kita pergi makan. Sebab tak nak waktu di kedai makan masing-masing kita boleh tengok ni. Dekat satu kedai makan, saya tengok macam mana ada satu restoran ni lah. Saya tak nak sebut nama dia sebab dia tak taja ceramah kita malam. Restoran tu ada makanan laut mahal dekat pasar raya besar. Ayahnya, maknya, ada anaknya. Ada anaknya yang umur seorang tu 10 tahun, yang seorang tu umur 3 tahun. Lepas tu ada neneknya. Yang ayahnya yang maknya kata shopping. Dan ada je benda nak belinya. Kata apa lawa tak? Yang anaknya yang seorang tu, yang 10 tahun, main game. Anaknya yang kecil sekali, yang 3 tahun tadi, touch screen main. Neneknya, sudahnya nenek dia pergi dekat aquarium tu, touch screen kat situ.
ada kerja. Orang ikut tu. Apalah nilai keluarga kalau boleh duduk sekali tapi tidak ada kebersamaan. Itu kita tak nak tengok malam ni. Kurang dia bila duduk semua tengok Samsung depan tengok kan, macam nak family. Ini yang kita nak tahu. Tak ada siapa punya sibuk dengan handphone melayan, tak ada. Yang seorang tu tengah record dia. Daripada tadi menahan ni istiqamah dia. Wah, lamanya cepatlah habis. Aku penat dah ni. Contohlah. Lepas tu nak gelak tahan lah tu kan. Tak nak masuk dalam kamera. Jadi maknanya kata, yang ni kita nak. Momen ni semua akan ingat. Saya doakan ni. Ni yang bawa keluarga duduk sekali, saya doakan bahagia dunia akhirat. InsyaAllah. Ya? Saya doakan kepada yang dah clash tadi. Akan bertemu jodoh yang baik nanti bila dah keluar daripada politeknik. Kalau betul kamu jodoh aku, tunggu selepas graduasi nanti. Faham? Belajar dulu. Ini pesanan daripada penaja. Don't you ever cuba menjalinkan hubungan di dalam politeknik ini. Ini tempat yang suci menuntut ilmu. Jangan kalian cemarkan dengan maksiat. Ingat yang saya declare tadi kekal. Clash sampailah grade nanti. Faham? Nanti dah mula pandang. Jadi itu dia. Jadi makna kata teknologi kena kawal. Contohnya macam anak pagi. Macam itulah PDPR. Ingat tak masa PDPR? Yang maknya bangun, tengok, ya Allah, tidur je lah ayahnya. Dah mati juga ni. Maknya pergi, bangun. Dia kejut anak, bangun. Dia pun pergi masak. Masak si goreng dah hidang. Cepatlah bangun. Sebab kejap lagi nak PDPR, anak nak PDPR, maknya nak kelas online, nak meeting online. Lepas tu dia masuk dalam bilik, tengok jenazah tadi tak bangun lagi, tak diuruskan lagi. Masuk dalam bilik, keluar melalui jenazah ni. La ilaha illallah. Siapalah nak uruskan jenazah ni, keluar balik. Tapi alangkah kecewanya seorang ibu bila tengok pinggan nasi goreng tak tersentuh lagi sebab semua tak bangun. Itu yang jadi mak tu penat tu. Maknya mula berubah, menjelma daripada lawa dan jadi segala jadian. Dia pergi dekat tu, mula loudspeaker, pergi mandi. Astagfirullahalazim. Jenazah tadi terbangun. Dia marah aku ke? Ya. Alangkah baiknya kalau bangun, abang kita sama-sama masa PDPR tu, masa PKP tu, semayang sesama, dah habis semayang, abang saya nak masak nasi goreng sekejap. Tak apalah, awak masak, saya pergi kejut anak-anak. Oh betul, ayah kejut anak tak payah 2-3 kali. Ayah sebut sini, bangun, mandi ke kanan, sing. Ayah macam tu sebab ayah mendidik anak dengan iman. Faham? Lepas tu makan sama-sama, kan? Lepas tu dah sarapan sesama, okey dah. Barulah, sebab meja makan dekat rumah biasanya jadi pusat PDPR. Kat situ belajar semua. Yang ayahnya pula online dekat sofa tu, yang maknya pula kat dalam bilik. Kenapa macam tu? Tu sebab penting semua kena main peranan masing-masing. Dia akan jadi tekanan apabila seorang suami lepaskan semua dekat isteri. Tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Tapi semua kena mainkan peranan masing-masing. Teknologi ni boleh, tapi macam saya kata tadi, kalau berlebih-lebihan tentu dia akan memudaratkan. So kena kawal ikut kesesuaian. Pada anak yang kita boleh percaya. Kadang ada anak kita boleh percaya. Sebab apa? Dia pandai. Dia nak guna telefon waktu dia nak guna je. Dah sudah tu disimpan. Sebab apa? Dia akan buat benda-benda lain. Itu sebab mak ayah kena pantau keputusan rizak periksa anak daripada masa ke semasa, supaya kita boleh ambil tindakan-tindakan termesti untuk bantu anak-anak kita supaya membangun dalam akademiknya. Wallahualam. Terima kasih. Baik. Teknologi memang kena terima. Nak kena terima. Sebab dunia hari ni memang semuanya kena ada teknologi tersebut. Jadi kita tak boleh elakkan. Berbeza dengan zaman kita dulu. Cerita sungai, betul. kan. Jadi dengan keadaan sekarang kita kena terima. Yang penting kawalan
soalan tu. Okay, Ustaz, mungkin sebagai penutup, apa kesimpulan yang boleh kita buat pada orang malam ni, ataupun adakah dorongan ataupun cadangan pandangan Ustaz supaya kita semua dapat membentuk keluarga yang bahagia sepanjang ini, insyaAllah. Saya melihat rumah tangga ni adalah seperti sebuah organisasi yang perlu diuruskan. Di situ ada pengarahnya, di situ ada timbalan pengarahnya, di situ ada anak-anaknya, ada departmen cuci pinggan, ada departmen basuh, kemas rumah, kemas katil. Jadi semua ni memang tahu dah peranan, cuma perlu diselaraskan dengan baik. Selaras ni contoh macam ni. Suaminya kan, bila nak menegur anak, sistemkan waktu bila. Begitu juga ibunya. Masa bila nak berbincang dengan anak waktu yang paling baik? Mungkin lepas makan, waktu rest kat dekat ruang tamu. Sebelum kita tengok TV ni ada benda, mama nak bincang sikit. Apa dia? Cakap dengan anak-anak. Boleh tak kalau nanti lepas ni ada perbincangan? Dan contohnya, seorang ibu masuk dalam bilik, tengok towel anak-anak ni kan, bersepah. Dia marah. Tak dengar jangan. Buat. Dia buat. Besok dia buat lagi. Tapi kalau seorang yang berhikmah, dia kata apa? Tak sayang mama. Sayang, tipu. Betul sayang. Kalau betul sayang mama, tentu dengan cakap mama kan. Dengar apa? Habis towel tu. Okey. Dia pun sedai. Esok tu kita masuk bilik. Tak sayang mama. Sayang. Tu ambil towel. Dia faham dah. Hari ketiga. Sayang. Tak tahu sampai cakap lagi. Nampak tak? Cara kita, kaedah tu kena pandai. Sekarang anak-anak sekarang tak perlu didengking, tak perlu dijerit. Kadang-kadang kita perlu pandai memahami macam mana nak bentuk anak-anak kita. Macam tu juga kalau kita tengok, dah dipesan dalam hidup kita ni jangan nak kerja kaya. Sebab kaya tak ada titik nota, malahan kekayaan itu sendiri subjektif. Tetapi kerjalah bahagia. Kerja bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Dan untuk bahagia kita kena faham, bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Malam ni puan ni dengan suami kan, ni yang duduk bawah ni, nampak biasa je, tapi inilah momen yang akan ingat. Satu hari nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dia akan sebut, dulu ingat lagi masa Samsul Debat. Masa tu Samsul Debat meninggal, keluar berita Samsul Debat meninggal dunia pada usia tak tahulah berapa tahun masa tu kan. Dulu kita pernah tahu pergi politeknik dengan ceramah dia ni lah. Ya ke? Masa tu Alung kecil. Ustaz tu siap tanya Alung lagi. Ya ke? Macam mana cara suapkan rambut? Cik kau tunjuk cik ni. Oh ya ke? Betul. Momen tu itu yang membahagiakan sebenarnya. Itu sebab dalam satu pepatah Jawa dia menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Lain macam dia pun. Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya dalam membentuk keluarga. Abang dengan akak pun tak sangka tiba-tiba anak dah besar macam ni. Betul tak? Sikit hari lagi dia masuk politeknik, sikit hari lagi dia mengajar kat politeknik, sikit hari lagi dia yang jaga kita. Itu penting ya. Jadi mana kata kerja bahagia. Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lebah emas akan minta lebah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi bagi tahu, carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga bagi tahu, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Hidup kita ini antara B and D, B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. Antara B dan D ada satu huruf di tengah-tengah, iaitu C. Kita ada choice, hidup yang macam mana kita nak jalan. Maka pilihlah kehidupan yang benar-benar bermakna, membahagiakan semua pihak, insya-Allah. Nabi juga sebut satu perkara yang kita semua tahu. Nabi kata apa? Memberi lebih baik daripada menerima, iaitu tangan yang di atas, bebek pada tangan di bawah. Maksud Nabi, memberi lebih baik daripada menerima. Sebagai seorang suami, memberi, kita akan bahagia. Sebagai isteri pun, jangan fikir aku tak dapat ni. Tak, kita beri, kita akan bahagia. Begitu juga jadi seorang anak, berikan keputusan yang terbaik, berikan akhlak sikap kita yang terbaik. Itulah yang akan membahagiakan kedua orang tua kita.
Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjung menyebut hari ini, rasa nak hidup.